Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazira binti Nordin, nombor matrik A153901. Kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk peranan wanita sebagai isteri. Seterusnya, hadis tentang wanita yang diciptakan sebagai seorang isteri menurut firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 189 membawa maksud dialah yang menciptakan kamu daripada diri yang satu dan daripadanya Adam. Dia menciptakan isterinya agar dia merasa tenang terhadapnya, maka setelah disentuhinya isterinya itu mengandung kandungan ringan dan teruslah dia merasa ingin dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Okey, dari sini kita dapat konklusikan wanita ini diciptakan untuk menjadi berpasangan dengan seorang suami, dengan seorang lelaki. Maka hadis ini telah menerangkannya. Seterusnya, kita akan lihat pada sejarah wanita pada zaman dahulu kala. Pertama, ia akan menceritakan tentang pada zaman Mesir kuno, iaitu pada zaman Mesir kuno, wanita dijadikan bahan penyembahan kepada dewa-dewa pada zaman tersebut. Wanita-wanita tersebut akan disembelih ataupun dibuang ke dalam sungai sebagai bahan penyembahan. Seterusnya, wanita turut dijadikan sebagai pelacur, hamba dan juga sebagai hamba lah. Seterusnya, kepada agama Hindu, wanita disama tarafkan dengan haiwan. Jadi kesimpulannya, pada sejarah wanita pada zaman dahulu, wanita ini dianggap lebih rendah tarafnya daripada seorang lelaki, daripada haiwan lagi. Jadi kita akan terus kepada kedatangan wanita pada kedatangan Islam. Wanita selepas kedatangan Islam, hadis riwayat Bukhari menyatakan, Fatimah adalah belahan nyawaku. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia sama dengan menyakitiku. Dan siapa yang membuat Fatimah murka, maka ia sama dengan membuat aku murka. Ini adalah daripada Nabi Muhammad SAW menyatakan tentang diri dia. Dia menganggap Fatimah itu sebagai wanita yang lebih tinggi darjat daripadanya, dan dia sangat sayang pada isteri dia. Jadi dalam wanita selepas kedatangan Islam ni, Nabi Muhammad sangat menunjukkan contoh, terutamanya dalam membantu kerja rumah, melayan para isterinya dengan baik. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Hasina binti Hassan, bernombor matrik A154405 akan meneruskan tentang peranan wanita sebagai isteri. Seterusnya, peranan pertama ialah keluar rumah dengan izin suami. Wanita tidak dibenarkan keluar rumah tanpa izin suaminya. Dan ini selari dengan pendapat fuqaha yang menyatakan bahawa wanita tidak dibenarkan sama sekali keluar tanpa izin suami atau wali dalam apa keadaan sekalipun. Dan ini disokong oleh hadis sahih yang menyatakan bahawa sesiapa sahaja isteri yang keluar rumah tanpa izin suami, maka ia berada dalam kemurkaan Allah sehingga dia pulang ke rumah atau suaminya merelakan. Terutamanya wanita yang bekerja, mereka juga perlu meminta izin suami mereka, dan pekerjaan itu mestilah pekerjaan yang mudah dan bersesuaian dengan wanita. Seterusnya, walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara yang membolehkan seorang isteri itu keluar tanpa izin suaminya. Antaranya ialah keadaan darurat dan keperluan agama. Keadaan darurat seperti takut rumahnya roboh, berlakunya kebakaran, atau takut rumahnya ditenggelami banjir. Dan keperluan agama seperti ingin belajar mengenai agama Islam dan bertanya tentang hukum hakam. Seterusnya, peranan yang kedua ialah mendahulukan suami lebih daripada ibu bapa. Apabila seorang wanita telah berkahwin dengan seorang lelaki, maka dia perlu mendahulukan suaminya lebih daripada keluarganya. Ini terdapat sabda Rasulullah yang menyatakan daripada Aisyah, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang paling besar haknya kepada seorang wanita? Dan Rasulullah SAW menjawab, suaminya.
Dan siapakah yang paling besar haknya kepada seorang lelaki? Dan jawab Rasulullah ialah ibunya. Dan contoh situasi saya berikan ialah seorang isteri sebenarnya tidak berdosa sekiranya dia tidak balik menjenguk ibu bapanya. Ini adalah kerana sudah menjadi keutamaan dan tanggungjawab seorang isteri untuk mendahulukan hal suami dan hal anak-anak sebelum keluarganya. Sekian saja yang saya kasih. Assalamualaikum, saya Azidah binti Muhammad Ismail, Geometri A153947. Seterusnya saya akan membentangkan tentang peranan wanita iaitu mentaati suami. Yang pertamanya adalah wanita berperanan sebagai isteri yang menjadi tulang belakang dalam institusi kekeluargaan, iaitu wanita berperanan untuk membantu suami dalam menguruskan hal-hal rumah tangga yang meliputi aspek menguruskan anak-anak, membantu suami menyelesaikan masalah yang dihadapi dan lain-lain. Yang keduanya, isteri haruslah memberikan ketenangan dan ketenteraman kepada suami, iaitu seperti apabila suami baru pulang daripada bekerja, penat bekerja, isteri haruslah pandai berhias dan juga memberikan ketenteraman dan ketenangan kepada suami. Yang seterusnya, isteri juga berperanan dalam menjaga hal ehwal suami, iaitu dengan menguruskan keperluan suami dan juga memudahkan urusannya. Hal ini meliputi menguruskan keperluan suami seperti dan juga memudahkan semua urusannya dalam meliputi aspek menyediakan pakaian yang kemas, bersih dan juga menjaga kesihatan suami yang baik. Seterusnya adalah pandai menguruskan harta suami dan tidak boros dalam membelanjakan harta suami, iaitu seorang isteri haruslah pandai dalam menguruskan harta suami, iaitu membelanjakannya dalam hal-hal seperti barangan dapur dan juga lain-lain, dan juga tidak boros, iaitu menjaga keselamatan harta suami semasa keberadaan suami ataupun ketidakberadaan suami, iaitu semasa suami maksudnya menjaga seperti menjaga kereta, rumah dan juga lain-lain. Seterusnya, tanggungjawab isteri yang paling utama adalah sentiasa berada di samping suami di waktu susah maupun senang, iaitu hal ini dengan membantu suami menyelesaikan masalah dan juga tak memberikan tekanan kepada suami. Seterusnya peranan wanita adalah mendidik anak-anak. Ibu berperanan untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak mereka, iaitu meliputi ilmu takwa dan juga tauhid, iaitu seorang ibu haruslah mendidik anak-anak mereka supaya mengenali Allah dan juga Rasul, mengikuti ajaran Islam yang sebenar, dan juga ini adalah merupakan asas dalam pembentukan akhlak kanak-kanak. Yang kedua adalah seorang ibu juga haruslah sentiasa peka dan tekun dalam menjawab segala pertanyaan anak-anak mereka, iaitu seperti yang kita tahu, anak-anak ni banyak bertanya soalan. Seorang ibu tu sendiri haruslah bijak dalam menjawab pertanyaan anak mereka. Dan juga memanfaatkanlah peluang ini untuk mendidik anak-anak mereka. Seterusnya, ibu haruslah mendidik anak-anak dalam mengembangkan sesuatu bakat yang diberi oleh anak, dan juga memanfaatkannya ke arah kebaikan dan juga diredai oleh Allah. Itu seperti kita tahu, setiap orang diberikan kebolehan dan juga bakat-bakat yang tertentu, sama ada bakat itu menjuru ke arah kebaikan ataupun keburukan. Jadi peranan seorang ibu adalah untuk memanfaatkan bakat seorang anak-anak, membantu anak-anak mengasah bakat-bakat ini dan juga memanfaatkannya ke arah kebaikan. Seterusnya, hubungan antara adik-beradik harus dijaga supaya sentiasa dalam keadaan yang baik dan mengawal diri dari sikap dan juga perasaan iri hati dan juga bersikap adil, iaitu seperti tahu adik-beradik banyak perasaan mungkin dengki terhadap abang, adik dan sebagainya. Seorang ibu tu haruslah menjaga dan juga bersikap adil supaya seorang anak ni tak rasa iri hati dengan perhatian yang diberikan oleh ibu bapa. Maksudnya sentiasa dengan hal ini dengan cara mungkin ibu dapat sentiasa memberitahu anaknya bahawa abangnya sangat menyayangi dia ataupun adiknya sangat mencintai dia, iaitu sentiasa memberitahu perkara tersebut. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya.
Seterusnya, saya akan membentangkan tentang peranan wanita sebagai isteri, iaitu memelihara harga diri dan juga harga suami. Pertama sekali, isteri tidak dibenarkan membuka aib suami. Contohnya, sekiranya seorang suami itu mempunyai kecacatan pada tubuh badan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, maka isteri tersebut tidak boleh menceritakan kepada orang luar. Seterusnya, menjaga nama baik suami. Sekiranya dalam kehidupan perkahwinan ini, jika kita mempunyai permasalahan dengan suami dan selalu bergaduh, maka kita tidak boleh menceritakan permasalahan tersebut kepada orang lain kerana ia akan menjatuhkan nama baik suami. Yang ketiga, iaitu menjaga kehormatan diri dan akhlak apabila ketiadaan suami di sisi, iaitu menjaga kehormatan diri, menjaga diri kita agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini, dan seterusnya merahsiakan kecacatan suami kepada orang lain, dan terakhir menjaga harta benda suami agar tidak rosak dan hilang, seperti menjaga rumah ketika ketiadaan suami ketika dia keluar bekerja. Seterusnya peranan wanita sebagai seorang isteri dalam melayan keperluan seksual suami. Pertama ialah layanan yang munasabah. Sekiranya suami ingin bersama dengan si isteri, tapi si isteri datang haid pada ketika itu, maka tidak dibenarkan untuk bersama, maka layanan tersebut harus dimunasabahkan. Kemudian melayan suami pada bila-bila masa yang diperlukan. Sekiranya suami ingin bersama, maka isteri wajib melunaskan tanggungjawabnya kepada suami. Seterusnya, keperluan seksual adalah bukti dan ia merupakan kaedah mengeratkan kasih sayang antara keluarga, antara pasangan suami isteri. Seterusnya, dan peranan wanita yang terakhir, iaitu sebagai seorang isteri tidak menyakiti hati suami. Pertama, tidak boleh menyakiti hati suami kerana syurga di bawah tapak kaki suami. Seperti yang kita tahu, selepas sahaja berkahwin, maka syurga tersebut terletak pada tapak kaki suami bagi seorang isteri. Kemudian suami memberikan nafkah kepada isteri. Dan yang ketiga, iaitu berkata dengan perkataan dan perkara yang baik dan berlemah lembut. Sebagai seorang isteri, kita haruslah menggunakan perkataan yang baik dan juga lemah lembut terhadap suami kita. Dan yang terakhir, tidak melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh suami. Seterusnya, saya serahkan kepada kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nuramayanti Faridia binti Adi Fasrin, A153350. Sebelum saya kupas lagi isu-isu yang terjadi dalam isu rumah tangga yang berkaitan kes suami dan isteri ini, sebelum itu saya nak terangkan dulu maksud berkenaan wanita dan juga suami. Wanita adalah seorang golongan yang lemah, di mana kita tahu adanya wanita dan lelaki akan menjadinya satu hubungan dan juga akan terikat dengan satu ikatan hubungan perkahwinan, dan selalunya perkahwinan sering dikaitkan dengan kebahagiaan rumah tangga. Satu perkenalan itu bermula daripada perkenalan sebelum berkahwin, dan juga setelah melalui proses perkenalan, pasangan tersebut akan melalui proses perkahwinan, dan seterusnya pasti akan pergi berbulan madu dan sebagainya. Dan umumnya kita tahu perkahwinan sering digambarkan satu perkara yang bahagia, gembira, dan seterusnya mungkin sejahtera sehingga ke anak cucu. Tetapi tidak semua perkahwinan itu boleh menjanjikan satu hubungan yang baik dan juga menjamin sesuatu kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Okey, saya beri maksud suami. Suami dalam bahasa Sanskritnya bermaksud Tuan Yang Mulia. Daripada saya rujuk daripada buku yang ditulis oleh Prof. Madya Dr. Azizah Kasim pada tahun 1985, di mana hubungan suami isteri dalam konteks budaya Melayu mulanya adalah seperti tuan dan hambanya. Dan kita tahu sebenarnya lelaki memang memerlukan wanita yang dalam kehidupan mereka kerana lelaki tidak mampu untuk menyediakan apa yang harus menyediakan seperti apa yang perempuan ataupun wanita penuhi dalam kehidupan mereka. Dan kini acap kali kita dengar isteri menjadi mangsa keganasan seperti penderaan psikologi dan juga emosi, penderaan fizikal, seksual, sosial dan juga kewangan dan sebagainya. Saya kupas sedikit, 3,300 kes keganasan rumah tangga bagi tempoh Januari sehingga Ogos tahun 2015, dengan 2,528 kes wanita didera oleh suami.
Daripada sini saya boleh terangkan mana 70% sering dikabarkan ataupun diberitahu wanita telah didera oleh suami mereka dengan pelbagai cara, tetapi jarang sekali kita dengar bahawa suami didera oleh isteri mereka ataupun suami juga mengalami keganasan rumah tangga yang berpunca daripada isteri mereka. Di mana sini saya dapat katakan lelaki dan suami yang menjadi mangsa penderaan mental disifatkan tidak mempunyai saluran yang tepat untuk mendapatkan bantuan, di samping rasa malu kerana gagal menguruskan keluarga mereka. Kita tahu lelaki mempunyai tanggungjawab yang besar selain daripada menyediakan kehidupan yang baik untuk keluarga mereka, memberi nafkah, memberi makan dan minum dan tempat tinggal yang baik untuk keluarga mereka, tetapi disebabkan ada faktor-faktor lain yang kita mungkin tidak tahu dan lelaki lebih gemar untuk menyimpan dan mereka tidak tahu untuk menceritakan kepada siapa, mengakibatkan mereka menyimpan dan mereka tidak memilih untuk mengadu kepada pihak yang lebih tahu untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan kriteria lelaki yang menjadi mangsa penderaan mental adalah dalam kalangan mereka yang tidak mempunyai keyakinan diri sehingga membuatkan mereka mudah didominasi dan dimanipulasi oleh isteri mereka. Dan ini juga saya dapat daripada BH Online, iaitu dia mengatakan sihir antara punca suami alami penderaan mental, di mana seorang lelaki berumur 33 tahun yang dikenali sebagai Abdul telah mengadu yang sebenarnya beliau telah disihir oleh isterinya dengan cara anggota tubuh badannya seolah-olah lumpuh secara rutin setiap hari bermula jam 8 pagi hingga 2:30 petang. Penyakit yang beliau alami membuatkan simptom rasa rindu dan rindu ketika berjauhan dengan isteri, tetapi lemah apabila dekat bersama dengan isterinya. Ibarat lembu yang dicucuk hidung, dia menganggap dirinya seperti itu, dan ibunya terpanggil untuk memberikan penjelasan di sini, di mana dia pernah melihat pada suatu hari anaknya pernah hampir dibaling pinggan oleh isterinya sendiri kerana akibat suaminya mengadu tidak mempunyai selera untuk makan. Dan kes yang seterusnya, lelaki malu mengaku mangsa penderaan domestik. Ego lelaki memang kita harus mati, mereka mempunyai maksud tersendiri kenapa mereka menyimpan, kerana jelas kita mengatakan aib antara keluarga kita memang tidak boleh untuk menceritakan sewenang-wenangnya kepada orang luar, tetapi disebabkan kes mereka memilih untuk menyembunyi, mereka tidak dapat menegakkan hak mereka sebagai lelaki apabila telah didera oleh isteri mereka. Dan apabila perkara seperti ini tidak pernah diketengahkan, masyarakat umumnya tidak mengetahui dan hanya memandang sekiranya berlakunya kes penceraian berpuncanya kepada suami ataupun berpunca kerana kekurangan kehidupan yang baik yang diberikan oleh suami mereka. Dan berdekat lamanya telah lama dicari dan juga dikupas hari ini, tapi di dalam negara Malaysia ianya kurang, melainkan di Amerika Syarikat ataupun di negara-negara luar yang lain. Okey, terima kasih. Seterusnya, kesimpulannya, peranan wanita sebagai seorang isteri memainkan peranan yang penting dalam kebahagiaan rumah tangga serta keharmonian keluarga. Sungguhnya Allah SWT telah menjanjikan bahawa syurga itu dijamin sekiranya seorang wanita itu mentaati dari suaminya dengan baik. Okey, setiap peranan yang diterangkan dalam pembentangan ini seharusnya jadikan panduan oleh para wanita sebelum melangkahkan kakinya ke alam perkahwinan. Isu-isu yang telah dikupaskan tadi, seperti yang kita tahu, acap kali kita hanya dengar isu penderaan wanita, tapi kita tidak dengar isu penderaan keluargaan terhadap seorang suami itu. Okey, oleh itu saya ingin tekankan di sini bahawa bagi pasangan yang bakal melangkah ke alam perkahwinan seharusnya menyiapkan diri, terutamanya dari segi tanggungjawab mengemas rumah, memasak, mendidik anak, agar kita dapat membina keluarga yang harmoni. Sekian daripada pula kami, terima kasih.